Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blyth Inspirasi bagi Auda ya. Dan seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya ingin mengungsikan dua info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, iaitu mengenai dengan Persatuan Pengakap Daerah Blyth akan mengadakan jualan bazar dan garage sales yang mana ianya akan diadakan pada hari Ahad ini ya, 15 Jun 2025. Bermula pada jam 6.45 pagi sehingga jam 11 pagi ya. Dan jualan bazar ini akan bertempat di bangunan Persatuan Pengakap Simpang 27 Jalan Maulana, Kuala Blyth. Dan maklumat seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini juga iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Pandan B akan mengadakan kempen kebersihan yang mana ianya akan diadakan pada hari Ahad ini juga 15 Jun 2025 bermula pada jam 7 pagi sehingga selesai dan kempen kebersihan ini akan bermula dari kawasan pejalan kaki Perumahan Pandan 7 menuju ke Masjid Perumahan Kampung Pandan Kuala Blyth. Itu dia sudah dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Ayam ini mula diternak pada bulan Mac tahun 2024. Daripada usianya di OC selama 3 hari, kita mulai memelihara daripada baka yang kecil. Bidang pertanian adalah salah satu cabang dalam keusahawanan bagi sesetengah masyarakat Ketani, lebih-lebih lagi di kawasan perkampungan. Menternak ayam penelur merupakan satu cabaran perniagaan yang dapat memberikan keuntungan yang lumayan kepada pengusahanya. Penternakan ayam penelur adalah berpotensi kepada keuntungan jika diusahakan secara komersial dan melalui pengurusan yang teratur serta cekap. Di pertemuan Rampai Pagi kali ini membawakan auda semua mengenai usaha gigih salah seorang penduduk di daerah Blyth yang mengusahakan perniagaan ayam penelur. Buat masa ni baka ayam yang terjada adalah Lomond Brown, dari baka Lomond Brown. Saya memilih Lomond Brown adalah kerana ketahanannya untuk menghadapi sebarang penyakit. Oleh kerana Lomond Brown yang berasal daripada ayam kacukan kampung, ia boleh menghasilkan telur selama 2 tahun. Walaupun penternakan di perkarangan rumah mempunyai produktiviti yang lebih rendah berbanding penternakan intensif, input yang diperlukan juga rendah. Hasil yang diperolehi setimpal dengan usaha yang dicurahkan dan merupakan sumber makanan yang berkualiti tinggi sama ada melalui telur ataupun dagingnya. Penjagaan ayam Lomond Brown agak mudah oleh kerana yang punya ketahanan daripada segi kesihatan, daripada segi serangan penyakit. Penjagaan yang agak mudah, cuma kita memberi setiap 2 minggu ataupun 3 minggu vitamin. Yang kedua, kita akan membagi ubat untuk mengawal penyakit, terutama sekali penyakit hama, serangan hama kepada ayam-ayam. Ayam Lomond Brown mulai mengeluarkan hasil bertelur pada usia 20 minggu.
20 minggu dia mula mengeluarkan hasil sehinggalah 2 tahun berterusan. Ayam ini akan bertelur setiap hari. Anggaran setiap hari akan mengeluarkan 20 ke 25 biji. Telur setiap hari berdasarkan ayam yang kita ada di sini adalah 30 ekor. Dan seekor ayam sekiranya ia betul-betul produktif, ia akan menghasilkan 320 biji sepanjang tahun. Hasil sekarang selain daripada untuk keperluan sendiri, hasil itu kita ada dijual kepada penduduk kampung, kadang-kadang rakan-rakan. Telur ayam kini bukan hanya mempunyai sumber protein mudah dan murah kepada pengguna. Sebaliknya kini memiliki ciri-ciri dan fungsi tertentu seperti kaya dengan vitamin, mineral dan rendah kolesterol. Ayam betina yang diternak untuk tujuan penghasilan telur tidak pernah mengawan atau dikelaminkan dengan ayam jantan seperti proses penghasilan telur. Setiap ayam selalunya mengambil masa 21 hingga 22 jam untuk menghasilkan sebiji telur dalam badannya sebelum dikeluarkan. Untuk kita memastikan bahawa ayam itu sehat, pastikan bulunya yang pertama. Bulunya cerah, warna keperang-perangan. Dan kedua adalah dia punya jambulnya kan ya. Oke, ini berwarna merah. Sekiranya makin kuat warna merahnya, berarti ayam semakin sehat dan kualiti telurnya lebih baik. Oke, kalau kita dapati bahawa punya jambu ini pucat, pucat warnanya menandakan bahawa ia kurang sehat. Pertama, pengeluaran telurnya akan berkurangan. Penyakit yang sering menyerang ayam, Lohmann Brown yang masa ini, dulu kita pernah ada hama, serangan hama. Dan tanda-tandanya lah kita melihat dia punya di belakang sini yang akan kelihatan tidak ada bulu. Oke, oleh kerana terkumpul hama, maka ayam-ayam lain akan mematuk dan memakan hama dan mengakibatkan luka di belakang dan serangan kulat. Apabila serangan kulat berlaku, maka ayam akan mati secara perlahan-lahan. Itu serangan hama. Okey, kita ada nasihat daripada Jabatan Pertanian, untuk mengawal pasti penyakit, dan mereka akan memberitahu jenis ubat yang sesuai untuk digunakan untuk ayam. Kalau dulu saya sendiri menggunakan ubat ayam Demodex namanya untuk menghilangkan hama. Itu untuk mengawal penyakit secara minuman ayam. Daripada minuman ayam kita simpan dicampur dengan larutan air dan akan diminum oleh ayam. Pada masa akan datang kita sudah mulai merancang dalam masa pendek, yaitu dalam masa 3 tahun, cuba untuk menambah jumlah bilangan ayam, dan kita akan menambah mungkin mencapai ke 500 ke 1000 ekor untuk perancangan akan datang. Menternak ayam penelur bukanlah satu bidang yang ringkas. Ianya perlukan pemantauan dari pihak tertentu dalam menghasilkan telur yang berkualiti untuk jangka masa yang panjang. Hasil dan nikmatnya dapat kita rasakan bukan saja untuk diri sendiri, bahkan rezekinya dikongsi bersama keluarga. Semoga titik peluh Awang Borhan dapat dijadikan contoh dan inspirasi buat generasi muda dalam menghasilkan satu-satu kerjaya di bidang pertanian.